Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan berdasar apa yang saya fahami tentang lecture 7, topik 7. Okey, yang pertama sekali iaitu dalam video ini saya akan terangkan bagaimana konsep input dan output dalam sistem komputer, termasuk jenis peranti, cara pemindahan data dan teknologi moden. Okey, pertama sekali kita cerita tentang apa itu input dan output, I/O. Okey, menerima I/O ialah cara komputer menerima input, contohnya macam keyboard dan mouse. Yang kedua iaitu menghantar output, contohnya monitor dan printer. Okey, sebagaimana yang saya fahami, peranti luar ini dipanggil external device dan disambungkan ke komputer melalui I/O module. I/O module ni dia bertindak sebagai orang tengah lah antara CPU, memori dan peranti luar. Okey, yang kedua iaitu kita berpindah kepada jenis external device. Terdapat 3 kategori. Yang pertama iaitu human readable. Human readable ni dia untuk manusia. Contohnya macam saya cakap yang awal-awal tadi, keyboard, monitor dan printer. Yang kedua pula iaitu machine readable. Dia untuk mesin dan peralatan. Contoh hard disk, sensor dan actuator. Dan akhir sekali yang ketiga iaitu communication device. Untuk komunikasi jarak jauh, contohnya modem dan network card lah. Okey, dan kita terus kepada transducer dan kod askara. Transducer ni dia menukar data, contohnya input kepada fizikal ke elektrik, manakala pula output elektrik ke fizikal. Keyboard dan monitor, setiap aksara guna internal reference alphabet IRA. Kod 7 bit boleh wakil 128 askara. Dan dia terbagi kepada printable. Printable ni dia macam huruf dan nombor. Manakala pula untuk control ialah enter, carriage and return. Seterusnya iaitu teknik I/O. Dan saya fahami dia mempunyai 3 teknik. Teknik utamanya iaitu program, interrupt driven I/O, dan yang ketiga itu direct memory access. Okey, yang pertama yang saya sebut tadi, program. Dia CPU kawal semua, CPU tunggu peranti siap, dan dia tidak efisien lah. Manakala untuk interrupt driven, CPU terus buat kerja lain. Peranti akan interrupt CPU bila siap dan lebih cekap lah. Dan yang ketiga iaitu direct memory access, DMA. Jadi data bergerak terus antara peranti ke memori. CPU hanya terlibat di awal dan pun di akhir. Dan ini bagi saya adalah paling efisien lah untuk data yang besar. Dan kelima iaitu kita berpindah kepada masalah dan penyelesaian. Masalah, program dan interrupt. CPU terlalu sibuk, pemindahan data perlahan. Jadi dia punya cara penyelesaian iaitu DMA dan Direct Cache Access, DCA. Kurangkan beban CPU dan tingkatkan prestasi sistem berkelanjutan tinggi iaitu network server. Dan yang keenam iaitu teknologi input dan output modern. Contoh teknologi popular iaitu USB 4. Dia sehingga 40 Gbps dan Thunderbolt 4, data plus video dan kuasa. Yang ketiga iaitu PCI Express. Dia ni sangat laju lah. Dan keempat iaitu internet hingga 400 Gbps. Dan akhir sekali iaitu Wi-Fi 6 hingga 9.6 Gbps.
Dan berdasarkan leceh yang saya faham, kesimpulannya sistem input dan output I/O yang ini berkembang dari kawalan CPU sepenuhnya kepada sistem pintar seperti DMA bagi meningkatkan kelajuan dan kecekapan komputer moden lah. Yes, itu sekian daripada saya. Terima kasih.